Alhamdulillah, kita bersambung kembali tuan-tuan. Antara perkara lain selain daripada dua yang kita sebutkan di awal tadi, ialah musuh-musuh Islam nak menganggap kalau kita follow dan ikut betul-betul acuan dan pengajaran yang terdapat di dalam agama kita, dalam dunia yang dianggap global, dunia yang dianggap canggih dan moden pada zaman ini, kita pasti akan ketinggalan zaman. Orang yang ikut Islam ni ketinggalan zaman. Siapa yang ikut Islam ni dianggap jumuk, siapa yang ikut Islam ni dianggap kolot. Jadi kalau kita nak moden, kalau kita nak majukan diri kita, kita kena belajar, ambil ilmu daripada orang lain. Baik tuan-tuan, dalam bab kita nak ambil ilmu daripada orang lain tidak menjadi kesalahan pun. Bahkan sampai hari ini Islam banyak belajar sesuatu di luar daripada disiplin-disiplin ilmu yang sememangnya ditekankan dalam agama. Kita dah belajar sesuatu yang kita kata dianggap luar dan asing daripada fundamental kita, yang dipanggil sejarah, yang dipanggil geografi, yang dipanggil sains, yang dipanggil teknologi, yang dipanggil falsafah, yang dipanggil apa jua ilmu. Orang Islam hari ini belajar untuk mengetahui dan mengambil manfaat daripada disiplin ilmu-ilmu tadi. Dan ulama-ulama ada menyebut, daripada kita tidak mengetahui, baik kita mengetahui tentang sesuatu. Walaupun setengah orang kata, alah belajar benda ni tak penting sangat pun untuk akidah kita, tahu benda ni tak penting pun untuk syariat kita. Ada suara-suara demikian. Tetapi saya lebih suka mengambil pendekatan tadi, antara tak tahu sesuatu benda dengan kita tahu, mana lebih baik. Walaupun benda tu mungkin dianggap kurang penting oleh orang lain. Tak payahlah belajar falsafah, tak payahlah belajar ilmu ni, tak payahlah belajar benda ni. Akidah kita pun tak kuat lagi, belajar toharah pun tak berapa lepas lagi, nak belajar tu dah, nak belajar ni, belajar tu, belajar ni. Lepas tu, kalau anda tak belajar benda tadi, adakah berasa kemah dah akidah anda? Kerana belajar dan tak kemah lagi, kerana anda tak belajar tu berasa kemah dah. Tu berasa lepas. Contoh kita kata, saya tak berapa kemah lagi belajar akidah, tiba-tiba nak belajar ilmu yang di luar fundamental tadi. Dia pun pesan kat kita, alah akidah pun tak berapa kejap lagi, tak berapa kemah nak belajar ni. Kalau berhenti belajar ni pun berasa kemah dah. Sama je tuan-tuan. Sebab kita berasa sesuatu di luar agama semua tak ada manfaat, semua tak ada faedah. Sedangkan kadang-kadang benda itulah yang mendatangkan faedah kepada kita. Ingat, bila kita tidak menyukai sesuatu, guru-guru selalu berpesan jangan terus tong sampahkan. Sekurangnya kalau kita tak mahu dan berasa benda tu sekarang tak penting, bungkus dalam plastik, letak atas almari, tak penting lagi. Satu masa mungkin benda tu akan jadi kegunaan dan kepentingan buat tuan-tuan. Sekurang-kurangnya, aku nak guna dah dulu tak berasa nak guna, oh lupa dalam plastik atas almari, buka-buka ada lagi. Tapi kalau lebih awal dulu tuan-tuan sampahkan, nak cari kat mana? Mah, mana barang tu? Mah dah buang tong sampah. Aduh, ingat hari tu tak penting sangat, tak penting mana dah tong sampah, tak tahu nak ke mana lah. Ingat tak cerita Arbado dulu pasal surat? Jenuh tong sampah tu, cari tong sampah ni sebab tertukar surat dah. Dia jadi payah. Baik tuan-tuan, ilmu apa pun kita belajar, selama mana kita ambil pengajaran, iktibar dan pelajaran daripada dia, yang dengan pentingnya benda tu tak mengikis akidah kita, tak mengikis agama dan syariat kita. Maksudnya kalau kita belajar tu hilang akidah, tak payah belajar lah. Belajar benda tu hilang syariat kita, tak payah. Jadi selama mana benda tu ada kepentingan untuk dunia kita, belajar. Tapi apa yang kita nak sebut di sini ialah, dalam mana kita belajar ilmu, kita kena ada filter, kita kena ada tapis. Tak semua ilmu yang kita dengar ada sahih dia. Tak semua ilmu yang kita belajar mesti ada betul dia. Tetapi kena ada filter, kena ada tapisan.
Kita kena buat penyaringan yang mana betul, yang mana salah, yang mana kita rasa ragu-ragu, yang mana was-was, yang mana syubhat. Cuma bab macam ni untuk meletakkan nilai benar tak benar dia jadi susah. Hak di luar konteks agama tadi. Terutama bab yang memerlukan uji kaji, pengkajian, observation, eksperimental, memang akan ada cabang khilaf yang cukup besar. Sebab kadang-kadang satu isu yang kita bawa, satu isu yang kita bicarakan, mungkin dia benar pada pandangan kita tapi tidak pada orang lain. Bagi saya rasa benda ni betul. Tanya abang ni, abang kata bagi saya dia tak betul. Tapi bila timbul isu yang lain, bagi abang ni dia rasa betul, tapi bagi pandangan saya rasa tak betul. Itu biasa. Tapi untuk menentukan kita perlu apa? Filter-filter dan saringan yang lain untuk mengesahkan sama ada dia benar-benar salah atau dia benar-benar betul atau sebagainya. Kembali kepada konteks yang kita nak sebut ialah tuan-tuan, mereka akan bawakan satu bentuk benda baru dalam agama supaya nampak kita ni junius, nampak kita ni berfikir. Tapi sebenarnya dia cuba robek, dia cuba rungkai, dia cuba cangkap satu persatu untuk bagi apa? Untuk bagi dorongan kepada pemikiran beralaskan liberal atas nama kebebasan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pandangan. Kebebasan apa? Kebebasan beri pendapat. Ya, semua orang boleh bercakap, semua orang boleh bagi pandangan dan pendapat, tapi ada lapikan dia, ada dasar dia. Bukan saja-saja nak cakap kita lepas, no. Bukan saja-saja nak beri pandangan kita lepas, no. Tapi dia ada view, dia ada value, nilai yang tersendiri, benda yang kita nak bincang, benda yang kita nak sentuh. Contohlah kita bawa dah. Kadang-kadang kritikan yang mereka buat menyebabkan seseorang pengkaji itu mula meragui agama dan syariat mereka sendiri. Pasal apa kita kena semayang 5 kali pula tu, 4 rakaat pula tak sama. Hang tak rasa pelik ke? Hak ni kena semayang 2, hak ni kena semayang 3, hak ni kena semayang 4. Dia mula buat keraguan-keraguan dan tasykik macam ni. Pada siapa? Bukan sama mereka, pada kita. Jadi kita pun jadi rasa jenis sangat, rasa hebat sangat tadi. Hak orang duk mengaji, kita tak mau datang. Hak tu guru duk ajak, kita tak mau dengar. Duk berlapikkan rasional dan logika kita. Ya. Aku pun rasa pelik. Pasal apa lah agama kita suruh ni. Pasal apa kena bayar zakat sekian-sekian persen ni, bayar hak ni sekian-sekian persen ni. Pasal apa kena pergi haji, tak boleh pakai baju kok, kena pakai kain putih. Dia duk fikir benda-benda macam ni untuk mempertingkai dan robek tata cara ibadah dan amalan dalam agama. Akhirnya jenis otak-otak yang tak ada base fundamental Quran dengan sunnah yang teguh dan kejam, mereka akan memainkan isu tasykik ini untuk mempersoalkan kesyumulan agama. Akhirnya inilah hasil daripada liberal. Liberal ni apa? Liberal ni berfikiran bebas. Maksudnya Quran hari ini boleh ditafsirkan oleh sesiapa pun, sebab Al-Quran ni mutlak Allah turunkan kepada sekalian umat manusia. Kenapa hak penghuraian dan hak pentafsiran seolah-olah jadi mutlak milik para ulama saja? Kalau kita tengok tafsir ulama tu, tafsir ulama ni ada yang nama Qurtubi, ada yang nama Tabari, ada yang nama Ibnu Katsir, ada yang nama Sa'labi, ada yang nama tu nama ni. Seolah-olah otoriti mutlak ni milik ahli tafsir. Dia saja yang berhak untuk tafsir Quran. Sedangkan Quran Allah turun pada semua, bukan turun pada ulama tu. Jadi kita juga layak untuk memberi tafsiran dan penghuraian tentang Quran. Masalahnya ulama tu tafsir ada metod, ada manhaj. Hang tafsir pergi ke mana? Pergi ke laut. Bila pergi ke laut tenggelam, bila tenggelam lemah. Bila hang seorang lemah tak apa, orang lain lemah sekali dengan hang. Sebab tu kita kata setiap ilmu ada disiplin. Hang nak tafsir, okey, tak ada masalah. Belajar betul-betul, belajar pandai-pandai, belajar semua disiplin-disiplin yang melayakkan untuk kita jadi pentafsir Quran. Maksudnya selepas ni huraian yang kita buat tak lari, huraian yang kita buat tak bercanggah, huraian yang kita buat tu tepat
tepat dan betul sebab kita ikut disiplin ilmu yang sebenar untuk melayakkan dan mengotoritikan kita buat kerja tu. Lah ni kita ni keyboard warrior minum kopi Starbucks. Aku nak mentafsirkan surah An-Nisa ayat 32. Seluar pendek rambut cacat. Bukan kita nak hina penampilan dia tu. Otoriti tu tak ada pada dia untuk tugaskan kerja tu, tiba-tiba dia nak buat. Hari ni sesiapa pun kalau kita kata dah semua kerja dalam kat Malaysia ni semua orang mampu buat, tapi kalau kita pergi kacau kerja orang yang kita tak ada otoriti, tak ada kemahiran, orang marah ke tak marah? Tiba-tiba rumah terbakar, bom-bom rumah ni. Ada satu kes tu jadilah sikit, kita pun pergi tepih abang bomba tu. Tak keluar air. Salah ke saya nak buat kerja ni? Saya nak bantu orang? Tak salah. Tapi otoriti hang tu tak ada untuk buat kerja ni. Jadi orang marah. Bukan tak boleh buat kerja ni. Hang nak buat kerja ni boleh. Hang isi borang, hang buat surat, hang berlatih panjat tu, belajar bangat turun, berlatih potong pokok, berlatih tangkap ulat apa semua. Orang bagilah sup bomba, hang buatlah dan buat. Masalah lagi dia nak kerja dengan alasan semua kerja dalam Malaysia kita boleh buat, tak ada siapa boleh ganggu. Boleh lah. Keahlian dan otoriti itu tak ada pada kita. Tapi kalau kita belajar betul-betul, tak ada siapa marah. Kenapa hang buat kerja ni? Memang saya ahli bomba, ni kat saya. Saya tak ada kata apa. Memang tuan berkelayakan. Pasal apa tuan tangkap orang? Memang saya anggota polis, ni kat saya. Sama juga macam benda ni. Bila nak tafsir Quran, agak-agak tuan-tuan, orang yang otak liberal tafsir Quran akan sama tak dengan habis ulama-ulama? Tak akan sama. Akibatnya jadi percanggahan. Tengok dalam sejarah apa yang jadi. Contoh, bila disebutkan dalam Quran bab kahwin, siapa yang mampu kahwin? Kahwin berapa? Seorang. Kalau dia mampu kahwin, 2. Kalau mampu kahwin, 3. Kalau mampu kahwin 4. Kita orang lelaki beragama Islam dibolehkan kahwin 4. Nabi kahwin berapa? Nabi kahwin berapa? 11. 4, 11. Oh, jauh beza. Nabi boleh kahwin 11, kita kahwin 4. Jauh beza. Tapi pentafsiran ada yang dibuat macam mana? Boleh kahwin 1 dan boleh kahwin 2. 1 campur 2 berapa? 1 campur 2? 3. Lepas kahwin 2 boleh kahwin 3. 3 campur 3? 6. Lepas tu boleh kahwin 4. 6 campur 4? 10. Nabi sebelah, ni 10. Ni dekat. Ni 4 sebelah jauh. Jauh 4 sebelah. Ni paling mendekati. Kita 10, Nabi sebelah dekat. Walaupun rasa dekat logik dan rasional, tuan-tuan nak ikut 4 ke nak ikut 10? Kalau dalam hati nak 10 kan? Kalau lebih 10 pun nak bagi. Tapi itulah yang dia ajarkan kepada orang. Lebih pada itu, dia lihat macam 3 tambah 4, 1 tambah 2 tu datang dari mana? Sini. Dia berasa jenius sangat, dia berasa bijak sangat. Dia nak tukar apa yang dah menjadi dasar dan asas. Bab faraid sebagai contoh. Orang lelaki biasa lebih daripada wanita. Sebab mari liberal nak hak sama rata. Lelaki pun sekian, perempuan pun sekian. Sama je. Kita semua hamba Allah, yang jadi beza jantina. Lelaki, perempuan. Tapi hak kita sama. Kenapa dibeza-bezakan? Kenapa lebih orang lelaki? Dia nak bertikah. Dia nak suruh apa? Dia nak suruh apa tuan-tuan? Dia nak suruh dapat sama. Contoh kalau 100,000 bapak tinggal, abang pun dapat 50,000, adik perempuan pun 50,000. Semua sama. Hak sama rata. Sampaikan hak sama rata ni untuk imam pun dia nak orang perempuan boleh jadi untuk imam. Tuan-tuan rasa seronok dan selesa ke kalau berimamkan untuk imam wanita? Tiba-tiba dia mari sijil, jumpa pengurusi masjid, saya nak memohon jawatan untuk imam wanita. Apa kelebihan yang anda ada? Kalau kira saya tahfiz 30 juzuk, untuk imam Adalani 1 juzuk pun tak ingat, saya lebih. Kalau ikut suara, dia suara imam ni, saya boleh buat ni 7 imam keluar. Suara lagi bagus dan merdu daripada dia.
Cuba tanya asas-asas fardu ain, saya boleh banyak jawab soalan lebih daripada tu imam ada. Kenapa saya tak dapat? Jangan semua ada tu saya lebih. Tuan-tuan nak lantik juga kan? Tak mau lantik. Setakat nak imam solat je apa masalah pun. Pada bacaan, betul bacaan saya. Tuan imam pun dah test, betul tajwid saya. Rukuk yang sama, tunduk yang sama, tahiyat yang sama, kunut yang sama, salam yang sama. Apa bezanya? Dia mungkin kita nampak tak ada beza, tapi permasalahan mendatang akan muncul. Contoh, kalau agak-agak tu imam perempuan, kalau dia cuti bersalin berapa bulan dia kena cuti? Saya baru balik kampung, mari masjid TTDI. Mari minggu lepas pun tu imam lain, mari minggu ni tu imam lain, minggu ketiga tu imam kita lu mana sekarang ni? Tak, tu imam kita bersalin 3 bulan cuti. Sebab apa? Imam wanita. Lepas tu habis patrah bersalin, mari dah bertugas 2 minggu. Lepas tu cuti pula 2 minggu. Baru mari 2 minggu cuti pula 2 minggu. Pasal apa tak? Tu imam mari ke? Tu imam tu, tu imam ni, tu imam ni. Kan ada isu dalam berita, dalam viral, seorang wanita mengimamkan solat, suami dia di belakang kan. Pernah dengar ke tak pernah? Macam-macam. Lepas tu bayangkan satu saf pun nak suruh sama rata. Bukan milik mutlak lelaki. Dan ni lelaki di depan, perempuan di belakang. Dia kata perempuan pun datang awal kena semayang belakang. Perempuan pun kalau datang awal duduk sekali dengan kita saf yang sama. Jadi cuba tuan-tuan bayangkan, duduk 2 orang lelaki, wanita. 2 orang lelaki, 2 wanita. Seorang lelaki duduk selit-selit lagu tu. Kok tepi ni okey lagi lah. Kok tepi ni agak-agak kalau jadi kebetulan wanita datang ramai awal, saf pertama semua wanita. Tu imam, wanita saf pertama, lelaki saf seterusnya. Apa jadi? Hak masa tak rukuk, tak sujud tu okey lagi lah saya rasa lah. Tapi tak rukuk sujud, tu imam semayang paling khusyuk sekali hak time ni. Sebab apa? Sebab benda tadi. Anda rasa anda boleh khusyuk tak? Anda rasa anda akan khusyuk tak? Hak sama lelaki pun tak berapa nak khusyuk. Kalau semayang perempuan di depan, saya rasa lelaki tak khusyuk.